Baik, Alhamdulillah sudah kembali bersama kami lagi di Rampai Pagi ini dan seperti yang dinyatakan sekarang kita bersama dalam segmen wawancara kita di mana kita kali ini membawakan bincang-bincang sejarah iaitu asas pemeliharaan rekod sejarah dalam bentuk kertas. Dan bersama kita di studio Rampai Pagi pada pagi ini, Alhamdulillah bersama dengan seorang narasumber kita yang telah kita jemput untuk bersama menjelaskan mengenai dengan tajuk ataupun tema yang akan kita bentangkan bersama, iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Hafni bin Mahari, merupakan pegawai sejarah di Pusat Sejarah Brunei, dan ingin kita sambut beliau dengan ucapan salam. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kita ucapkan. Ya. Selamat Hari Raya Tuan. Selamat hari juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita berbicara mengenai dengan asas pemeliharaan rekod sejarah dalam bentuk kertas. Jadi sebelum kita menyentuh mengenai dengan ini, mungkin boleh Tuan perkenalkan diri dan juga sebagai mukadimah. Tuan, silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya bertugas sebagai pegawai sejarah di bahagian Pusat Pengkajian Borneo ataupun PEN Borneo, iaitu di Pusat Sejarah di bawah Kementerian Kebudayaan dan Sukan, di mana PEN Borneo ataupun Pusat Pengkajian Borneo fungsinya adalah sebagai pusat sumber rujukan dan juga penyelidikan Borneo, dan oleh itu terdapat banyak rekod-rekod sejarah dalam bentuk kertas. Contohnya ialah seperti buku nadir, manuskrip, susurat perjanjian, peta dan sebagainya. Dan kebetulan juga saya sendiri mengikuti unit pemeliharaan di mana ianya adalah bertanggungjawab untuk memelihara bahan rekod secara bersistematik agar sentiasa terpelihara daripada semasa ke semasa. Jadi bahan rekod ini sebenarnya ia mudah terdedah kepada ejen-ejen perosak. Jadi perlunya untuk dibuat pemeliharaan kertasnya. Okey, baik. Begitu. Itu dia audio sebagai mukadimahnya, penjelasan yang cukup ringkas tapi padat, Alhamdulillah. Dan kita ingin mengetahui juga ya Tuan, ya, apa di antara musuh-musuh rekod kertas yang dimaksudkan? Ya. Mungkin dapat dijelaskan secara rincinya. Silakan Tuan. Ya. Sebenarnya musuh-musuh rekod ini memang sebetulnya banyak sebenarnya. Tapi di antaranya ialah yang paling popular sekarang ialah gagat ataupun silverfish. Gagat atau silverfish. Jadi gagat atau silverfish ini ia memang suka memakan kertas ataupun ia makan karbohidrat ataupun protein. Dan ia bertalur banyak. Jadi ia selalu tinggal di tempat kawasan yang damal ataupun sajuk. Jadi kalau ia bertalur dalam 50 ekor, jadi kalau ia makan kertas satu truk lah. Seperti yang dapat dilihat, kalau yang makan itu memang berlubang-lubang kalau dimakannya. Itu silverfish atau yang diingaukan. Dan seterusnya ialah lipas. Kalau lipas ia kalaunya datang dan dia makan kertas, najisnya itu kadang melekat ke kertas. Jadi itu merupakan musuh rekod juga. Tikus sama juga. Kalau tikus kalau ada dalam bangunan, ada makanan, jadi tikus itu kan masuk. Makan kertas juga itu yang parahnya. Dan seterusnya ialah anai-anai dan juga kutu buku. Anai-anai ia datang daripada luar. Kadang-kadang ia mencari makanannya dalam satu bangunan, terutama yang kayu. Jadi itu dimakannya. Kutu buku itu ada di dalam buku lah, kadang-kadang dimakannya, dan kadang-kadang sama macam mana kalau yang makan tambus tu dari kertas satu ke bawah. Jadi itu antaranya. Dan antara musuh-musuh rekod juga ialah sinaran matahari sendiri. Sinaran matahari dan lampu. Kalau sekiranya sinaran matahari itu berterusan ke arah kertas, jadi seluruhnya molekul yang ada dalamnya pecah dan kertas itu akan menjadi warna kuning. Sebab kertas ini yang memang ada suhu-suhunya yang tertentu. Sama juga kalau sekiranya kelembapan itu terlampau tinggi atau kelembapan yang kesejukan. Macam contoh di dalam bilik berhoarding ini. Ada berhoarding ini, ada kelembapannya. Jadi kelembapannya itu kalau sekiranya terlalu tinggi akan timbul 3 masalah. Itu masalah pertama ialah keluarnya fungi ataupun mol ataupun kulat. Dan keluarnya lagi bronfoxing bintik kuning. Dan juga ada laratan air macam peta air lah ataupun air ludah something macam itulah. Jadi ada melekat di kawasan kertas-kertas itu sebab kesejukan itu. Itu antaranya lah. Sama juga kadang api, air, sama juga debu ya juga. Kalau sekiranya ia melekat tarano, ia akan menjadi paper tu, kertas itu akan menjadi asid dan sebagainya. Sama juga manusia. Kalau manusia sekiranya contohlah, kalau manusia yang cuai, ia akan tangannya yang berminyak ataupun kotor, bekas makan, dipegang ya kertas itu. Akhirnya kertas itu kadang akan memberi kesan ada warna hitam dan berminyak, dan pada malam harinya datang lipas dan memakan makanan itu, tapi akhirnya ia melekat ke kertas, ia akan makan kertas itu. Itu masalahnya. Sama juga kadang ada manusia yang melipat atau mengoyak, kadang dilipatnya untuk ia akan membuat salinan, akhirnya akan merusakkan struktur kertas itu sendiri. Sama juga bencana alam, gempa bumi dan sebagainya. Jadi itulah antara musuh-musuh rekod yang dapat saya kongsikan di sinilah. Iya. Jadi itu baru saja yang dapat dikongsikan, dan kita akan saksikan satu video ni tuannya. Ya. Jadi bagaimana kalau kita saksikan bersama?
Ya, audio itu dia antara video yang dapat disaksikannya. Jadi Tuan, mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan pemeliharaan rekod dan kenapa rekod sejarah ini perlu dipelihara? Ya, sebetulnya di tempat saya bertugas iaitu di Pusat Pengajian Borneo, ia adalah sebagai pusat sumber rujukan dan pendidikan Borneo. Jadi memang banyak bahan-bahan rekod yang tersimpan di sana yang seperti yang saya sebutkan tadi. Dan ia perlu dipelihara. Dan maksud pemelihara rekod itu ialah memelihara lah. Macam kita ni kadang memelihara binatang, kucing, kita ni pergi makan, kadang kita ni mandikan, kalau sakit kita ni merawat. Tapi ini kita ni merawat ataupun memelihara sesuatu yang dah hidup lah. Sesuatu kertas. Jadi maksudnya di sini ialah penjagaan bahan rekod yang baik dan teratur bagi mengelak daripada sebarang kerosakan fizikal, sama ada ia rosak, hilang ataupun musnah begitu saja. Contoh-contoh kerja pemeliharaan yang kami lakukan ialah seperti membuat kebersihan dan juga menjaga suhu dan kelembapan dan juga mencegah daripada binatang perosak. Jadi itulah, dan kenapa pula rekod itu perlu dipelihara? Kenapa yang penting untuk dipelihara ialah kerana rekod sejarah ini ia mempunyai nilai sejarah. Ia mempunyai sejarah dan ia merupakan warisan negara kita ini sendiri. Betul. Jadi dan rekod sejarah itu juga merupakan bukti sumber rujukan untuk kerajaan, para perujuk yang datang merujuk dan juga untuk generasi yang akan datang. Kalau sekiranya rekod-rekod sejarah ini tidak dipelihara, generasi muda ni tidak akan tahu kita ada punya rekod sejarah, kesian. Jadi dan rekod yang tidak dipelihara itu juga kalau sekiranya tidak dipelihara, ia akan terdedah kepada ejen-ejen perosak dan ini akan membawa satu kerugian yang besar untuk negara kita ini sendirilah. Iya. Jadi itulah. Betul ya Tuan. Dan apa yang saya pegang ini sebetulnya adalah antara musuh-musuh yang telah pun dijelaskan tadi ya Tuan oleh Tuan Efni sendiri. Jadi ini antara gambar. Mungkin sekali lagi Tuan, yang dalam gambar ini apa nih binatang? Ini apa? adalah gegat namanya ataupun silverfish. Digelar sebagai fish juga bukan apa? Bukan ia ikan tapi tetap serangga. Sebab ia suka tempat lembab atau sajok, dan kalau ia dah suka tempat kering. Ia suka tempat basah macam di bawah kapit, lembab. Di bawah kapit, ada tempat lipatan baju ataupun di kawasan dapur ataupun di kawasan stor lah. Di dalam kawasan stor jadi itulah kenapa digelar silverfish, dan ia memang kuat memakan kertas lah. Cuma itulah jadinya kalau sekiranya makan kertas itu akan berlubang-lubang. Apa yang akan kita ni pelihara dalam kertas itu ialah maklumat yang terdapat di dalam dokumen ataupun rekod itu. Walaupun sebelahnya kalau kena gigit, tapi kalau dokumen yang kena gigit habislah. Itulah masalahnya. Ya. Tadi ada kita bawakan dan juga kita ni saksikan bersama tadi Tuan ya. Mungkin kita yakin juga penonton-penonton kita juga menyaksikan akan petikan video yang telah kita ni kongsikan bersama. Mungkin dapat dijelaskan ini secara rincinya. Bagaimana cara-cara ataupun asas pemeliharaan rekod kertas atau terutama sekali di Pen Borneo? Mungkin dapat Tuan jelaskan, silakan. Cara-cara asas pemeliharaan rekod di Pen Borneo ini diantaranya ialah kami mencegah kerosakan kerana faktor suhu dan kelembapan, dan juga kami mencegah kerosakan kerana faktor serangan binatang perosak macam tadi silverfish, anai-anai dan sebagainya, dan kami mencegah kerosakan kerana faktor air dan api, dan seterusnya ialah kami mengamalkan penyimpanan rekod yang teratur dan pengendalian rekod yang teratur. Jadi saya bagi contoh sedikit mengenai faktor kerosakan kerana suhu dan kelembapan. Jadi sebenarnya suhu dan kelembapan kertas ini ada ia punya sukatannya. Contohnya kalau kertas dia memang ia punya suhu panasnya Celsiusnya daripada 18 ke 22. Tetapi ada yang membawa kepada 30. Memang negara masing-masing lain yang punya suhu dan sebagainya ikut teman-teman. Dan kalau sekiranya panas ia akan menjadi warna kuning. Dan kadar kelembapan untuk sebuah kertas RH-nya ialah 45 ke 55 ataupun ke 60, dan sekiranya melebihi 60 akan timbul tadi perkara yang 3 tadi, brown foxing, kulat dan sebagainya. Jadi apa yang mesti ada dalam kita ni memelihara suhu dan kelembapan ni? Yang perlu ada ialah penghawa dingin sendirilah. Penghawa dingin itu mesti ada. Remote controlnya pun mesti ada untuk tadi men-setting berapa kesejukan yang ada pada ruang itu. Contoh daripada 19 ke 21. Tapi dia semestinya kalau kita ni men-set 21, sejuknya akan 21. Sebabnya di luar ada panas, ada hujan. Ia akan mempengaruhi lagi sajuk atau panas dalam ruang itu. Jadi macam mana kita ni akan mengawal suhu dan panasnya ni ialah menggunakan satu mesin yang dikenali sebagai dehumidifier. Mesin dehumidifier itu ia memang menghirup kelembapan yang ada di dalam bilik inilah. Kita ni set ia berapa, jadi akan dapatlah Celsiusnya berapa dan ia punya kelembapan berapa. Macam mana kita ni melihat ia punya panas dan sajuknya ialah menggunakan alat mengukur. Alat mengukur itu dikenali sebagai hygrometer. Tadi ada dilihatkan dalam video kan. Hygrometer itu akan melihat berapa Celsius panasnya dan berapa kelembapannya. Jadi itu mesti ada. Dan seterusnya ialah mesti ada jadual pemantauan suhu.
kita ni ada jadual pemantau suhu, contohnya pada pagi ini berapa sajuk dan panasnya, dan esok berapa. Kalau sekiranya tinggi, kita ni rendahkan penghawa dingin itu. Jadi cuma itu caranya. Dan kami juga mengelakkan kemasukan cahaya yang banyak di dalam bilik penyimpanan. Dengan cara macam mana? Di setiap jendela kami bagi langsir. Langsir. So cahaya itu adalah musuh rekod tadi kan. Jadi kami bagi langsir. Dan lampu ya juga. Kalau lampu dalam penyimpanan itu kami hadkan ya. Kami tidak sekiranya mengambil bahan rekod itu, kami ambil buka lampu, dan setelah kami mengambil, kami tutup lampu. Sebab ada pancaran violet itu boleh merosakkan kertas itu sendiri. Sama juga kalau sekiranya ada tempat-tempat yang retak atau ada berlubang ataupun di jendela, maka kami menggunakan sealant. Kenapa nah? Sebabnya kadang-kadang malam ada angin yang masuk, jadi suhu kelembapan itu melonjak tinggi. Jadi ia boleh merosakkan lagi kertas-kertas itulah. Dan tempat yang singkat-singkat kami boleh bagi silika gel. Silika gel yang memang ada selalunya kalau membeli kasut ada macam biji damit itu. Itu pun boleh digunakan untuk menyerap kelembapan. Jadi itu cara kami di Pusat Pengajian Borneo untuk mencegah daripada kerosakan dari faktor suhu dan juga kelembapan. Ya, dapat kita saksikan tadi juga Intan ya, serta Tuan ya tadi ada beberapa alternatif yang digunakan seperti menggunakan secara yang tradisional lah ya, menggunakan bunga cengkeh ya. Mungkin dapat kita tunjukkan begini. Jadi penyediaan bunga cengkeh tersebut mungkin di rumah bis kita terdapat library ataupun tempat buku ya, mungkin ruang yang dihaskan untuk menyimpan buku. Jadi bis kita boleh mengambil inisiatif ini untuk memastikan bahawa buku-buku tersebut yang disimpan adalah sentiasa awet ya. Jadi ia tergantung pada kulit kertas tersebut ya Tuan ya. Biasanya buku yang tebal, yang novel dulu lah ya, sekitar dulu kan menggunakan kertasnya agak berlainan ya. Sekarang ini menggunakan kertas yang agak tebal. Jadi perbezaan ataupun tempoh kerosakan tersebut juga berbeza kita yakin. Berbeza. Mungkin dapat dijelaskan sedikit mengenai dengan kertas ini. Sebetulnya kalau kertas, kalau abad ke-19 memang kertasnya itu dibuat daripada paper pulp, dan selalunya dalam paper pulp itu ia ada dua molekul. Molekul pertama iaitu molekul selulose dan juga molekul kedua ialah lignin. Lignin itu yang menjadikan pokok atau berdiri selnya. Jadi apabila diadun, jadi yang masalahnya ialah molekul lignin ini ia mudah pecah. Ia mudah pecah kalau sekiranya tekanan panas ia akan jadi kuning. Sekiranya terlampau sajuk, terlampau oksigen banyak, ia akan mudah basah dan sebagainya. Berbanding dengan pembuatan kertas yang sekarang ada ni. Jadi kalau dikira pembuatan buku-buku yang lama atau buku-buku yang nadir, ia akan menjadi lemah sedikit. Tapi dua-dua pun ada pro dan kontra juga. Contohnya macam sekiranya kalau kertas yang sekarang ni kalau terlampau sajuk ditutup penghawa dingin, ia akan mudah berpaluh. Sama. Kalau dulu kertas-kertas dulu walaupun mudah berpaluh tapi nampak serap. Tapi memang boleh merosakkan juga lah. Dan kertas-kertas yang dulu ni banyak asidnya. Dan asid ni contohnya kalau dapat dilihat ukur asid ni dapat dilihat menggunakan litmus paper atau pH paper. Kiranya kadarnya adalah 7, ialah neutral. Tapi kalau ke bawah daripada 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ialah asid. Dan ke atas daripada 7 ke 14 ialah alkali. Jadi itulah bezanya di antara kertas-kertas yang dulu dengan kertas yang sekarang. Alhamdulillah. Jadi kita tahu ya. Jadi Tuan telah pun berkongsi mengenai dengan antara cara asas peliharaan kalau tadi mengenai dengan suhu. Jadi mungkin ada lagi caranya. Mungkin yang dapat saya berikan contoh ialah kerosakan kerana faktor serangan binatang perosak. Ini yang selalu macam mana kita ni kan mengawal binatang perosak ni. Pertama ialah tadi penggunaan bunga cengkeh. Bunga cengkeh itu sebenarnya ada bahan-bahan yang lain seperti ubat gagat ni, tapi bunga cengkeh ini ia boleh bertahan sehingga setahun lebih. Kadang-kadang boleh tahan sampai 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Jadi ia baunya masih ada, dan sekiranya disimpan dalam satu tempat penyimpanan, binatang-binatang perosak ini dia suka baunya. Bukan dapat mematikan, tapi diorang akan lari dalam masa 3 bulan atau 6 bulan, tidak lagi ada talurnya, tidak lagi ada. Ia akan lari keluar daripada bawah pintu itu menuju ke tempat yang lain. Yang penting ialah tempat ruang penyimpanan. Jadi itulah ia punya kelebihan lah. Dan seterusnya kami juga ada memasang jerat. Bukan saya tikus yang dijerat lah. Binatang-binatang perosakan ni macam serangga ni pun boleh dijerat. Kami menggunakan yang biasanya perkat lalat itu pun boleh digunakan. Kita ni simpan makanan ikan di atasnya, jadi akan datang, jadi akan merakat. Itu cara tadi menghapuskan. Dan juga kami menggunakan bau-bau yang wangi macam lavender, ataupun kami menggunakan hirisan lemon dan diparah dan dimasukkan dalam botol spray dan di spray di tempat sembur di tempat-tempat yang laluannya. Jadi yang suka. Itu salah satu cara. Dan yang paling penting ialah mengawal kelembapan yang saya sebutkan tadi. Sebab silverfish ni ia memang suka tempat yang lembapnya yang tinggi.
Jadi gunakan tadi dehumidifier tu supaya dia terlampau lembap. Jadi pastikan kalau sekiranya dalam rumah atau apa ada dehumidifier, simpan juga di tempat yang dia terlampau kering, dia terlampau basah. Jangan ada sinar matahari, jangan terlampau sajuk. Maksud saya terlampau sajuk atau kalau ada jamban hampir sajuk tu ya. Jadi itulah maksudnya. Dan elakkan juga bahan yang menjadi sumber binatang perosak ini. Contohnya almari kayu dan sebagainya. Jadi anak-anak akan datang. Jadi elakkan menggunakan itu. Dan tambal juga ruang permukaan yang ada lubang. Contohnya ada tempat siring-siring arah dinding itu kadang-kadang ada lubang, ia akan bertalur di dalam itu. Jadi tambal sama ada menggunakan tanah liat kah atau apa dan sebagainya. Dan pasang juga kami menggunakan juga pemasangan door sweep, bottom door sweep yang ada bulunya di bawah pintu itu selalu. Jadi binatang perosak akan dapat masuk. Selain daripada itu, debu pun boleh dapat masuk di dalam ruang itu. Jadi itu satu yang buat juga tanda larangan makanan dan minuman di dalam tempat rujukan atau bangunan itu. Jadi dengan sendirinya orang akan membawa makanan dan minuman. Sekiranya ada membawa makanan dan minuman, gunakan yang jenis berpenutup. Supaya anda masuk. Sama juga sampah kalau dapat dibuang secara rutin lah. Dibuat dalam plastik hitam dan sampahnya dibuang di luar bangunan. Bagi pagar. Sebabnya kalau sekiranya dia bagi pagar, ada anjing datang sekarang, ia mengirit makanan itu, apa yang datang malam nak sekarang? Tikus. Tikus akan datang dan akan menyerang bangunan itulah. Sebab ada makanannya dalam itu kan. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan macam mana untuk mencegah binatang perosak ini. Itulah antaranya juga lah. Ya. Jadi memang cukup bermanfaat sebetulnya apa yang telah pun dikongsikan oleh Tuan sendiri. Jadi Tuan sekiranya ada bahan-bahan rekod yang telah pun didiami oleh binatang perosak. Jadi macam mana untuk menghapuskan? Sekiranya bahan-bahan itu didiami oleh binatang perosak. Jadi ada beberapa kaedah yang dapat digunakan. Biasanya ada 2 kaedah digunakan. Saya mulakan dengan kaedah yang selamat lah. Kaedah yang selamat iaitu menggunakan kaedah freezing ataupun low temperature treatment. Jadi freezing itu ia selamat di mana ia mematikan dan membersihkan serangga perosak yang mendiami rekod tersebut melalui 3 cara, iaitu melalui penyudutan udara, dan kedua ialah teknik freezing, dan ketiga ialah pembersihan. Maksud saya penyudutan udara itu ialah di mana bahan-bahan ini tadi, bahan-bahan seperti ini akan dimasukkan di dalam sealer. Bahan-bahan ini akan dimasukkan di dalam sealer dan disedut menggunakan vacuum. Jadi dengan sendirinya tidak ada udara di dalam ini. Tidak ada udara ini. Tujuannya ialah untuk melemaskan binatang perosak yang ada dalam itu. Jadi dengan sendiri akan keluar. Jadi itulah caranya, Dan teknik freezing. Freezing ia lain, ia melalui pembekuan di mana freezing itu kita dimasukkan bahan ini yang sudah disila ni ke dalam peti ais. Peti ais kita dimasukkan, dan tapi sebelum itu kita ni perlu menyediakan beberapa peralatan. Contohnya dalam peti ais itu kita ni kikis dulu dia punya aisnya. Andai kata karang tertutup karan, air gugur payah kan basah. Tapi sebab itulah disimpan je dalam plastik sila supaya anda basah. Itulah kiranya. Jadi dilapik juga dengan blotting paper yang dapat menyerap air dan sebagainya. Jadi disimpan. Yang paling barat di bawah, yang ringan di atas. Jadi dengan selama 2 minggu. Selama 2 minggu, jadi dengan sendirinya binatang perosak itu, ialah mas tadi, tapi belum mati tu. Yang mematikan ialah dengan teknik pembekuan ini. Selama 2 minggu. Jangan kurang daripada 2 minggu lah. Jadi dengan sendirinya, ia akan mati. Boleh dicubalah kalau sekiranya ada buku-buku bis kita yang memang diserang binatang perosak, boleh petik sila, kurangkan udara yang ada dalam, masukkan dalam freezer. InsyaAllah binatang perosak yang dalam itu akan mati. Contohnya kutu buku, silverfish dan sebagainya. Dan selepas itu barulah kita bersihkan. Itu adalah satu kaedah. Dan kaedah kedua ialah kaedah fumigation. Ini kaedah ini sangatlah berbahaya sebab menggunakan kimia yang beracun atau gas yang beracun, di mana ia biasa dilakukan oleh syarikat swasta, seperti kalau di negara kita ni ialah pihak ISS. Jadi ia menggunakan gas beracun yang mengandungi kimia methylene bromide. Ia tujuannya mematikan serangga perosak. Bukan saja selalunya digunakan untuk dalam bangunan. Sekiranya dalam penyimpanan itu banyak binatang perosak itu, kita ni buka freezing tapi disimpan tempat itu masih ada binatang perosak. Sekaligus satu bangunan itu difumigate. Jadi dengan sendirinya binatang perosak pun mati, tapi ia dilaksanakan selama 3 hari itu. Jadi gas-gas beracun itu dimasukkan dan ditutup semua pintu, jendela dan sebagainya, sebab gas beracun ini boleh membawa maut ni. Bukan saja untuk binatang, tapi untuk kita ni manusia pun boleh maut. Jadi bahayanya. Itu sebab itu kadang-kadang disewa atau menggunakan kontainer besar. Kontainer besar di luar bangunan.
Macam itulah. Dan apa halnya kalau di dalam, kalau sekiranya ada binatang perosak yang mendalami tempat penyimpanan, boleh menggunakan anti serangga macam spray-spray anti serangga yang dilakukan oleh pihak ISS lah. Jadi itu salah satu cara lah. Macam mana kalau sekiranya bahan sudah didalami binatang perosak. Dua perkara inilah yang dapat kami kongsikanlah di sinilah. Ya, alhamdulillah memang cukup padat apa yang dikongsikan oleh Tuan Hefni mengenai dengan cara menghapuskan binatang perosak yang mendiami bahan rekod. Jadi telah pun kita mengetahui bersama antara musuh-musuh rekod kertas itu dan juga bagaimana cara-cara asas pemeliharaan rekod kertas di Pen Borneo. Jadi Tuan sebagai akhirnya mungkin boleh terangkan kaedah pembersihan rekod kertas seperti buku di Pen Borneo. Ya, sebetulnya kalau di Pen Borneo kami memang melaksanakan kaedah pembersihan, tapi sebelum kaedah pembersihan itu memanglah kami membuat freezing dulu seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi selepas freezing sudah kering dan sebagainya, baru kami melakukan pembersihan. Pembersihan yang kami lakukan itu ialah menggunakan vacuum ataupun brush cat. Kami bersihkan debu-debu itu dan kotoran sebab binatang perosak yang mati tadi kami bersihkan, dan kami gunakan draft clean powder. Draft clean powder ialah pemadam tapi dalam bentuk serbuk. Jadi kami bulati arah tangan, kami urap arah permukaan itulah, di mana tujuannya menghilangkan daki dan menghilangkan mol ataupun kulat yang melekat pada bahan tersebut. Mol ataupun tadi mati sudah oleh teknik freezing atau jadi boleh dan salah satu teknik juga kami gunakan hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide itu lagi baguslah. Kadang-kadang kami lap menggunakan tuala dan ia lebih licin dan itu adalah bagus. Dan selain daripada itu, kami juga mengimbangi kandungan asid yang ada dalam kertas itu menggunakan bookkeeper. Di mana bookkeeper itu yang mengandungi magnesium oxide atau alkali. Jadi lawanan kepada asid. Jadi dengan adanya teknik itu, kertas itu akan terpelihara dan ia tidak akan mudah rosak lagi lah. Dan selain daripada itu, kuras-kuras buku. Contohlah kuras-kuras buku seperti ini. Jadi kuras-kuras buku ini yang di tepinya ini kami gunakan kertas pasir yang lembut. Kertas pasir yang lembut, okey. Jadi sebelum ini kuras-kuras satu di tepinya itu memang kuning lah warnanya, berdaki dan maksud tu yang sini kan tu kuras-kurasnya. Jadi kami gunakan kertas pasir yang lembut iaitu CC320 CW. Jadi dengan sendirinya ia nampak lebih cantik. Dan seterusnya kami gunakan juga menghilangkan bau damal menggunakan natrium bicarbonate, baking soda. Itu yang ada dalam putih-putih itu, ada kan? Tidak. Yang putih-putih itu, itulah baking soda yang menghilangkan bau damal dalam buku itu. Itu. Okay. Jadi ditahan selama 3 hari, insyaAllah baunya hilang. Baunya akan hilang. Jadi itulah cara kami. Dan kalau bentuk yang bukan buku, macam contoh kertas kerja dan sebagainya, kami buang staplenya dan kami buang klip-klipnya. Kami gantikan dengan klip plastik. Jadi agar bahan-bahan tersebut tidak menjadi asid. Jadi itulah cara-cara pembersihan yang kami dapat kongsikan lah. Kalau sekiranya untuk mendalami lagi pembersihan itu, mungkin boleh datang ke Pusat Pengajian Borneo sendiri untuk melihat dengan lebih jelas lagi teknik pembersihan yang kami lakukan. Ya, betul apa yang telah pun dikongsikan oleh Tuan tadi memang sebetulnya menarik sebetulnya kalau kita dapat menyaksikan secara langsung macam mana macam mana pembersihan rekod kertas ya. Baik, alhamdulillah Isya, berusaha kita mengikuti bersama bagaimana cara asas pemeliharaan rekod sejarah dalam bentuk kertas ini. Mungkin akhir sekali sebelum kita mengakhiri wawancara kita mengenai dengan penjagaan kertas dan juga buku-buku apakah saranan daripada Tuan sendiri ataupun mungkin ada sedikit tambahan yang berguna ataupun bermanfaat untuk penonton kita di luar sana? Silakan Tuan. Kalau bagi saya sendiri memang paling penting sekali untuk penjagaan bahan-bahan rekod ini adalah kebersihan. Kebersihan. Kita ni mesti lakukan kebersihan rutin, maksudnya di vacuum dan sebagainya, di mop, lantai-lantainya, jangan dibagi kapit untuk tempat penyimpanan. Dan apa yang lebih penting ialah mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi apapun bahan-bahan rekod yang telah dibuat pemeliharaan dah sama. Ia merawat yang sudah rosak. Dan apapun pemeliharaan yang dibuat, ia akan tetap berbalik kepada pemeliharaan. Pemeliharaan yang penjagaan supaya ia tidak akan rosak. Apapun dibaiki, kalau sekiranya tidak dipelihara, ia tetap akan rosak. Betul. Jadi itulah yang dapat yang paling penting dalam penjagaan bahan-bahan rekod ini. Kerana kalau di pemeliharaan bahan-bahan rekod itu, ia akan boleh memanjangkan lagi hayat
rekod-rekod yang ada ini. Dengan sendirinya para perujuk, generasi yang akan datang semua dapat merujuk bahan-bahan rekod sejarah kita ni. Ya, Jadi insya itulah yang dapat saya kongsikanlah. Ya, mudah-mudahan ya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan di atas perkongsiannya dan juga info sangat berguna yang dapat kita ni mungkin manfaatkan bersama insya-Allah ya. Baik, terima kasih sekali lagi Tuan kami ucapkan.